Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar tingkatan 3, kita sambung pengajaran kita dalam bahasa ataupun sistem bahasa, tata bahasa. Kali ini Ustazah nak masuk kepada kata bantu. Apa yang dimaksudkan dengan kata bantu? Kata bantu ni biasanya kita guna untuk bila kita membuat ayat, bina ayat, karangan dan sebagainya. Memang dia sangat-sangat membantu, betul lah. Okey. Kata bantu ialah jenis perkataan yang kerja dia membantu fasa kerja, fasa adjektif, fasa sendi nama, iaitu menimbulkan makna ataupun menerangkan aspek ayat tersebut, memberi penjelasan. Iaitu dia kata bantu untuk memantapkan ayat. Okey? Kata bantu terbahagi kepada dua. Yang pertama kata bantu aspek, yang kedua kata bantu ragam. Okey? Harap semua murid bersedia dengan kertas dan pen untuk mencatat apa yang Ustazah bagi pada hari ini. Tulis tarikh hari ini dan hantar, kumpulkan dan hantar pada Ustazah bila kamu balik ke sekolah nanti. Okey. Kata bantu aspek ialah kata yang berfungsi menimbulkan suasana perbezaan masa, sama ada masa lampau ataupun masa sekarang, ataupun juga masa hadapan. Ada 3 masa. Okey. Kata bantu aspek ni iaitu tujuannya menimbulkan suasana ayat tersebut, dia membantu ayat tersebut untuk kita mengetahui sama ada keberlakuannya itu ataupun kemenjadiannya itu, terjadinya benda itu adalah yang lampau, yang masa sekarang atau masa hadapan. Okey, itu yang dimasukkan kata bantu aspek. Contoh dia, apa dia kata bantu aspek? Belum, akan, sedang untuk sekarang, untuk yang telah dilakukan, akan, yang akan dilakukan, untuk kehadapan, akan, belum, benda yang kita belum lakukan, kemudian yang sedang dilakukan, sedang, masih, tengah, kemudian yang telah dilakukan ataupun yang aspek masa lampau, sudah, telah, pernah. Ayat dalam ayat biasa pun, bila ada pertuturan, kita bertutur macam biasa, kamu bertutur dengan kawan kamu pun, biasanya kamu gunakan perkara-perkara tersebut, aspek-aspek tersebut, iaitu kata bantu aspek ni kamu akan biasa gunakan. Bila kamu bercerita dengan kawan kamu masa yang lampau, bercerita tentang masa sekarang dan bercerita tentang masa hadapan. Okay? Cuma kita secara berterabur, tidak diklasifikasikan secara sistematik. Okey, kemudian yang kedua ialah kata bantu ragam. Apa yang dimaksudkan dengan kata bantu ragam? Kata bantu ragam ialah menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh dia ialah kata bantu ragam. Contoh dia, kemestian untuk melakukan sesuatu. Perkataan dia seperti hendak, mahu. Okey, selepas balik kelas ni, saya hendak ke kedai maju edar. Tu dia. Okey, iaitu kata bantu ragam. Ragam kita selepas balik sekolah nak pergi ke kedai maju edar. Mahu, hendak. Okey. Kemudian kata bantu ragam juga berkebolehan melakukan sesuatu. Boleh atau dapat. Perkataan yang harus diguna pakai. Selain daripada itu, keinginan untuk melakukan sesuatu. Contoh dia, harus. Haruskah saya pergi ke tempat itu untuk menghadiri majlis memancing, katakan. Ataupun perlu. Ataupun perkataan lain, mesti, pasti. Ini adalah dari aspek kata bantu ragam yang menunjukkan perilaku, menjelaskan tentang pemantapan ayat tersebut, apa yang berlaku, apa yang dilakukan. Okey? Jadi kata bantu aspek ni tadi, gabungan kata bantu aspek seperti belum pernah. Belum pernah. Jadi gabung. Kata bantu aspek belum pernah. Dua perkataan ini yang menunjukkan akan ataupun yang akan datang, belum pernah dilakukan. Boleh digabungkan dua perkataan tersebut, belum pernah. Contoh, Ustazah bagi satu ayat. Azman belum pernah bercuti keluar negara. Okey, itu ialah gabungan kata bantu aspek. Kemudian kata
kata bantu ragam juga ada dia punya gabungan. Tadi Ustazah dah terangkan. Kata bantu ragam dia punya perkataan seperti yang ingin melakukan sesuatu. Harus, perlu, mesti, pasti. Dia juga boleh digabungkan perkataan tersebut untuk menjadikan satu ayat bagi memantapkan tujuan atau menerangkan tentang perilaku ayat tersebut. Okey, contoh dia. Harus dapat. Ustazah bagi satu contoh ayat. Perkataan yang dikombinkan ataupun digabungkan. Harus dapat. Contoh ayat dia. Abang harus dapat memperoleh markah yang tinggi dalam peperiksaan. Memperoleh, bukan memperolehi. Memperoleh. Itu contoh ayat. Okey. Kemudian, kata gabungan bantu ni, kata bantu aspek ni juga boleh digabung dengan kata bantu ragam. Contoh dia, sudah atau belum. Okey, boleh digabung. Masih, kita boleh gabung dengan sedang atau akan. Okey, mesti dengan pasti. Kemudian, contoh ayat Ustazah bagi di sini. Gabungan kata bantu ragam dengan kata bantu aspek. Perkataan-perkataan yang Ustazah dah bagi, kamu boleh gabung jalinkan menjadi satu ayat bagi menjelaskan kemahuan, kehendak apa yang ayat itu ada. Bagi menjelaskan dan menerangkan. Cumanya dekat sini, pelajar kena tahu ada beberapa kesalahan penggunaan kata bantu. Seperti ayah, yang biasa kita gunakan, ayah tengah minum air. Selalu Ustazah perhati, kamu juga ada pernah mengeluarkan perkataan yang salah sebenarnya. Tapi sebab kita belum masuk lagi aspek benda-benda ni untuk kita pelajari, jadi kadang-kadang Ustazah tegur, kadang-kadang Ustazah ulang balik perkataan yang salah tersebut. Jadi apa yang betul? Ayah tengah minum kopi. Apa yang betul? Tengah itu penggunaannya adalah untuk perantara, kedudukan, jarak. Tetapi bila orang yang sedang bekerja, orang yang sedang kerja, ada kata kerja kat situ. Tengah tu sebenarnya dia nak meletak untuk kata kerja. Jadi dekat situ, bila ayah minum kopi, dia tengah minum, kita tak boleh letak tengah minum. Dia sedang minum kopi. Maknanya kata kerja di situ sedang. Ayah sedang minum kopi. Minum kopi itu kata kerja, sedang itu kata bantu. So pelajar kena faham, bila buat ayat, kena agihkan, kena asingkan, kena tahu kedudukan apa yang sepatutnya ada dalam aspek ragam bantu dan apa yang ada dalam aspek selebihnya untuk menjelaskan kedudukan ayat tersebut. Okey. Jadi untuk latihan tingkatan 3 ni Ustazah nak dalam perkataan yang Ustazah sebut tadi, murid kena buat ayat perkataan yang digabung jalin, iaitu gabungkan kata bantu aspek dengan kata bantu ragam. Dua perkataan ini gabung jalinkan dan jadikan ayat. Okey, Ustazah nak 10 ayat daripada perkataan ataupun daripada kata bantu yang Ustazah sebut tadi. Ya? Okey, sampai di sini saja untuk kali ini pelajaran tata bahasa kita mengenai kata bantu. Kita sambung di lain waktu.